Ayuh bangsaku, usah kalian diperkotak-katikkan lagi oleh British. Ayuh, sedarlah kalian semua, berjuang bersamaku. Seratus tahun Universiti Pendidikan Sultan Idris, ideologi nasionalisme. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Wan Muhammad Fatih Wan Afendi. Untuk video kali ini akan merungkaikan segala persoalan dan segala yang tanda tanya berkenaan dengan penubuhan UPSI bermula sejak daripada SITC, MPSI, IPSI dan sehingga kini UPSI. Ayuh sama-sama kita selusuri, sama-sama kita amati penubuhan 4 era ini. Sebenarnya penubuhan SITC itu sebenarnya memanglah cadangan, tetapi idea awal sebenarnya dari kolonial, dari British. Idea awal dari British di mana Tengku melihat perlunya pendidikan bagi orang Melayu. So sebenarnya penubuhan SITC ini adalah untuk mendidik rakyat biasa, bukannya golongan bangsawan. So itu yang dan British melihat satu idea yang bagus di mana sebenarnya British juga mengkaji. Pada masa ini medium menjajah paling berkesan adalah tulisan. Secara bawah tanah Zaba menentang, tetapi Zaba seorang yang bijaksana. Dia menentang dengan tidak disedari oleh British. Dia belajar tentang bagaimana nasionalis Indonesia berusaha untuk memerdekakan Indonesia dari Belanda. So di sini sebab itulah saya kata Zaba adalah manusia yang hebat. So dia melihat itu, apa yang dia buat, dia tidak menentang secara terang-terangan, tetapi apa yang dia buat sebagai mentaliti sebagai seorang mahasiswa. So itu yang digambarkan, mentaliti sebagai seorang mahasiswa di mana dia menubuhkan, dia cadangkan untuk menubuhkan pejabat karang mengarang. Matlamatnya apa sebenarnya? Matlamatnya kalau British melihat
adalah untuk mencetak tulisan-tulisan, buat buku dan sebagainya. Tetapi Zakbar melihat dari sudut lain. Dia nak pejabat perkara mengarang ini boleh mencetak buku-buku nasionalis yang boleh disebarkan kepada pelajar-pelajar SITC. Dan itu yang dibuat oleh Zakbar. Dan akhirnya SITC menjadi embrio kepada semangat nasionalis negara. Sebab itu cukup keramat. Bila kita dengar aja cerita SITC, semangat perjuangan tu akan muncul dalam semangat kita. Sebab itu sebenarnya dibangkitkan oleh Zakbar. Okey, perubahan sebabnya bila kita merdeka, kita diberi mandat untuk memerintah sendiri. Sebelumnya, semasa SITC, kita ditadbir oleh British, di mana kita harus mengikut telunjuk British. Kita tak boleh buat sesuka hati. Tetapi bila sudah merdeka, dengan semangat merdeka yang kita ada, kita nak ubah. Kita nak kembalikan identiti Melayu. Di sini, pelajar-pelajar SITC dan pentadbir-pentadbir SITC mula melihat kita perlu bangkit menampilkan identiti sendiri. So, bila MPSI muncul, direalisasikan, semangat nasionalis pakar-pakar pendidik dari MPSI ini mula mengembalikan itu. So di situ MPSI sudah mengambil tenaga pengajar dari Indonesia. Ini memberi kesedaran kepada rakyat Malaysia sampai sekarang bahawa dalam kesenian tradisional ada value intelek yang cukup tinggi. Setelah mereka masuk, tenaga pengajar dari Indonesia ini masuk dan menyebarkan bahawa kita memiliki filosofi di sebalik itu. Termasuk bila Tun Razak mengeluarkan Penyata Razak tentang keperluan pendidikan dan sebagainya, akhirnya kita mula bangkit menubuhkan MPSI. Dan di situlah antara di mana semasa MPSI ini jati diri mula diungkapkan. Perubahan yang berlaku sebenarnya dari MPSI ke IPSI tidak banyak perubahan yang berlaku sebab pucuk pimpinan sama, iaitu Kerajaan Malaysia. Jadi tiang serinya tak berubah. Yang berubahnya cuma kontennya aja. Sebab bila modernisasi masuk, kita meletakkan value intelek itu pada sekeping ijazah. So MPSI hanya melahirkan sijil, mengeluarkan sijil guru. So dia tidak ada diploma. So di sini menyebabkan orang Melayu kita sangkut, tak boleh naik. Pendidik Melayu ni sangkut sampai level sijil aja. Kesedaran itu menyebabkan para cendekiawan ilmuwan seperti Prof. Awang Hak Saleh dan sebagainya bercadang untuk menubuhkan institusi yang mana yang layak untuk mengeluarkan diploma paling tidak kepada calon-calon guru. Berarti levelnya lebih tinggi dari sijil. So sebenarnya dari MPSI ke SITC itu nak naik tarafkan kelayakan orang Melayu. Sepanjang 100 tahun penubuhan UPSI bermula daripada SITC, MPSI dan IPSI dan sehingga kini UPSI telah banyak kejayaan yang telah dikecapi oleh UPSI itu sendiri, sama ada dari segi akademik, sukan dan sebagainya. Namun begitu, apakah kejayaan yang kini kita boleh tontonkan, yang boleh kita hayati? Jom sama-sama kita selusuri, sama-sama kita lihat apakah harapan Dr. Izani dan juga kejayaan UPSI kini. Jom sama-sama kita saksikan. Sebenarnya kalau kita lihat pertukaran antara IPSI ke UPSI, ledakan yang baru. Sebenarnya dari IPSI ke UPSI, sebenarnya dia kesinambungan adalah Persatuan Suluh Budiman. Itu yang ramai orang salah faham. Persatuan Suluh Budiman itu kekal dari SITC sampai ke UPSI. Tetapi sebagai contoh, IPSI waktu itu di bawah Kementerian Pendidikan. So bila dibuat UPSI, dia di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Dua bumbung yang berbeza, tetapi matlamat yang sama. IPSI berada di bangunan ini dan UPSI berada di bangunan Rahman Talib. So
sedangkan kita satu tempat tetapi pengurusannya berbeza selama 1 tahun. So semasa transisi ini Dr. Mak Hashim dilantik sebagai pengerusi Persatuan Seluruh Budiman, dan Dr. Mak Hashim ini adalah pensyarat IPSI yang kita dah serap dia menjadi pensyarat UPSI. Cukup 1 tahun IPSI dibubarkan dan sepenuhnya tapak ini diambil alih oleh UPSI. Baru kita mula bergerak. Sebenarnya dalam 1 tahun tu zaman transisi. Akhir ini kita melihat UPSI tidak berhenti di situ. So sebagai contoh Vice Chancellor yang sekarang ini, Datuk Mak Amin. So kita lihat Datuk Prof Muhammad Amin, dia melihat sesuatu yang di luar. So itu dia nak UPSI go international. So UPSI dah melihat dalam konteks itu. Bukan lagi dalam konteks katakan untuk memenuhi kota pendidik dalam negara. So dia dah nak mendidik peringkat dunia. So itu saya lihat sesuatu yang saya secara personal lah mengharapkan UPSI sampai ke sana satu masa nanti. Katakan saya dah tak ada kat sini, saya harapkan satu masa nanti UPSI dah sampai ke sana, dia boleh create. Maksudnya kita dah jadi penjajah untuk negara-negara ketiga. Kita menjajah dengan kurikulum. So kita develop kurikulum negara ketiga, and then kita buat kerjasama dengan negara ketiga, and then kita lahirkan. So satu masa nanti orang Malaysia ada kelayakan untuk mengajar di Myanmar, ada kelayakan untuk mengajar di Kemboja, ada kelayakan untuk mengajar di Nepal dan sebagainya. So itu bagi saya itulah go international. Yang terakhir, Doktor, apakah harapan Doktor kepada generasi sekarang dan juga dari segi pengurusan, dari segi mentaliti, dari segi ideologi untuk kami semua dan juga kepada generasi yang akan datang? Komen, Doktor. So saya sebenarnya saya nak ini satu aja. Kita tahu bila globalisasi ini sistem. Globalisasi adalah sistem. So bila dunia mengiktiraf satu sistem, kita tak boleh tinggalkan sistem itu. Maksudnya kalau kita tak ikut sistem tu, kita tertinggal. So di zaman sekarang anda perlu follow, maksudnya anda perlu mengisi sistem itu. Kalau anda tak isi sistem tu, anda akan tertinggal. Ketinggalan. Kita akan ketinggalan sebab sistem itu sudah diterima worldwide, seluruh dunia terima. So kalau kita tak tinggal, maksudnya kalau kita tidak mengikut sistem, kita akan tertinggal. So itu kita kena faham. So dan kita kena faham ini adalah budaya hidup. Sebab budaya adalah beradaptasi. So kalau you nak jadi orang yang unggul, you kena beradaptasi dengan tika kehidupan. Sistem yang ada dalam globalisasi adalah tika kehidupan kita. So kalau kita tidur di atas tika, kalau tempat tidur kita tika mengkuang, cara kita tidur sesuai dengan tika mengkuang. So itulah kalau kita nak berjaya, sebenarnya itulah cara hidup kita. Kita harus beradaptasi. Begitulah apa yang diterangkan oleh Dr. Izani, apa yang diketengahkan oleh beliau.
sepanjang penubuhan UPSI bermula daripada SITC, MPSI, IPSI sehingga kini UPSI sepanjang 100 tahun penubuhan. Semoga apa yang baik itu kita jadikan pengajaran dan yang mana buruk itu kita jadikan tauladan. Akhir kata daripada saya, terima kasih kerana menonton dan mohon maaf dipinta segala kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum dan bye-bye. Tak mengapa. Sekiranya kalian tak mampu, aku berjuang seorang diri. Ayo! Ayo. Menong apa tu? Datuk, tak. Saya terfikir besar perjuangan tokoh-tokoh terdahulu. Semata-mata nak lihat generasi sekarang senang dan tak perlu bersusah lagi seperti mereka. Lebih-lebih lagi dalam pendidikan, Datuk. Betul tu. Kita sebenarnya bertuah kerana dilahirkan dan juga menuntut di bumi Mu'alim. Di universiti yang bertuah ni lahirnya pejuang-pejuang bangsa, pejuang bahasa dan juga pejuang pendidikan. Sehubungan itu, kita harus bersama-sama pelihara legasi nama baik UPSI agarnya terus harum, subur dan marak dalam perjuangkan pendidikan maupun perjuangan bangsa. Ini amanah kita. Ayo, Datuk.